Oke, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa kabar dan selamat malam. Oke, bertemu lagi kita kali ini dalam belajar bersama Cikgu Hardi ya. Jadi harap anda masih lagi dalam keadaan sehat walafiat di sana dan juga bersemangat untuk mempelajari matematik tambahan. Oke, jadi baiklah, malam ni cikgu nak bincangkan lagi balik berkenaan tentang fungsi kuadratik. Yang hari itu dalam version pertama tu cikgu dah ceritakan berkaitan macam mana cara kita memfaktorkan menggunakan kaedah pendarapan silang tetapi cikgu dapat banyak feedback daripada pelajar-pelajar cikgu yang mengatakan ada setengah persamaan kuadratik itu ataupun fungsi kuadratik itu tidak dapat difaktorkan dengan menggunakan kaedah pendarapan silang kerana nilai tersebut tidak dapat nilai di tengah-tengahnya. Okey. Baiklah pelajar semua. Sekarang cuba perhatikan dua jenis fungsi kuadratik di papan putih ni. Yang pertama adalah x kuasa 2 tolak 1 sama dengan kosong. Okey, sekarang kita cuba menggunakan teknik pertama, iaitu memfaktorkan dia menggunakan pendarapan silang. Okey, jadi untuk pendarapan silang, kita ambil daripada kita punya formula ARM kita yang macam ni iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. So, kita perhatikan sini. Nilai x kuasa 2 ni adalah x kuasa 2 kita lah. Okey, so apa yang menghasilkan x kuasa 2 adalah x didarab dengan x menghasilkan x kuasa 2. Kemudian satu ni adalah nilai ketiga iaitu c. Iaitu dia tidak ada pemboleh ubah dia, maka dia jatuh kepada nilai ketiga, dan persamaan ini ataupun fungsi ini tidak mempunyai nilai kedua iaitu nilai bx ni lah. Okey, jadi pada situ kita boleh tahu bahawa untuk menghasilkan 1 adalah 1 darab negatif 1. Okey, akan dapat negatif 1. Kemudian kita darabkan dia bersilang. Dia akan dapat x darab negatif 1 dapat negatif x. X darab 1 dapat positif x. So, atas dengan bawah ni kita tambahkan. Maka kita akan negatif x tambah dengan x jadi kosong. So, vektor kita adalah yang inilah. So, iaitu x tambah 1, x tolak 1 sama dengan kosong. Maka punca-punca kita ataupun nilai yang bersilang dengan paksi x kita adalah x tambah 1 sama dengan kosong atau x tolak 1 sama dengan kosong. So, x boleh jadi negatif 1 atau x boleh jadi positif 1. So, maksudnya di sini untuk fungsi x kuasa 2 tolak 1 sama dengan kosong, kita punya vektor kita ataupun punca-punca yang menyilang dengan paksi x kita adalah koordinatnya pada nilai negatif 1 dan juga pada nilai x sama dengan 1. Okey, ini cara penyelesaian menggunakan pendarapan silang. Tetapi untuk fungsi kuadratik yang kedua ini kita perhatikan x kuasa 2 tambah 4x tolak 7 sama dengan kosong ini, kita dapati kita cuba dulu menggunakan pendarapan silang ini. Apa yang kita dapati di sini, kalau kita buat pendarapan silang, untuk menghasilkan x kuasa 2 ini adalah x darab x kuasa 2. Untuk menghasilkan negatif 7 ini adalah negatif 1 darab dengan 7. Kita boleh dapatkan vektor dia adalah negatif 1 darab 7 adalah negatif 7. Tetapi nilai di tengahnya ni 4x ni kan. So, bila kita darabkan silang macam ni, x darab 7 kita dapat 7x. X darab negatif 1 kita dapat negatif x. So, bila kita tambahkan atas dengan bawah ni kita dapat positif 6x. Kita tidak dapat 4x. Ataupun kalau kita ubah lagi kita punya langkah kerja kita, iaitu kalau kita menghasilkan x kuasa 2 ni adalah x darab dengan x pun menghasilkan x kuasa 2. Menghasilkan negatif 7 ni boleh jadi, kalau yang tadi negatif 1 darab 7, bagaimana pula kalau misalnya positif 7 darab negatif 1 pun menghasilkan negatif 7. Tapi bila kita terapkan silang pun kita dapat negatif x tambah dengan 7x. Dan bila kita tambahkan yang ini kita dapat positif x darab 7 dapat 7x negatif x. Okey, pun kita dapat 6x kan? Terbalik, sama juga, sorry. Kalau 7 yang membawa nilai negatif 7 yang membawa nilai negatif, maka kita akan dapat negatif 7 positif x, maka hasilnya negatif 6x. So, daripada sini kita dapati
untuk menggunakan penerapan silang, nilai di tengahnya sama ada positif 6x ataupun negatif 6x, tapi bukan positif 4x. Jadi inilah kekangan kepada teknik penerapan silang, yang mana sekiranya fungsi kuadratik itu dia hanya sesuai untuk punca-punca yang nomor bulat. Tetapi kalau punca-puncanya melibatkan titik perpuluhan ataupun nombor pecahan, maka dia menjadi rumit. Jadi kaedah penerapan silang tidak sesuai untuk fungsi kuadratik seperti ini. Jadi sebab itu ahli matematik berfikir mesti ada teknik yang boleh menyelesaikan fungsi kuadratik ini. Dan setelah masa berlalu, dorang pun mendapat satu teknik yang dipanggil sebagai kaedah penyempurnaan kuasa 2. So maksudnya kaedah penyempurnaan kuasa 2 ini adalah teknik yang lebih advance daripada kaedah pemfaktoran menggunakan penerapan silang. Baiklah pelajar sekalian, kita akan tengok slide-nya macam mana penyempurnaan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Jadi kena fahami dulu apa itu kaedah penyempurnaan kuasa 2. Dia ambil daripada formula AM kita, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Ini formula AM kita kan. Kemudian apa yang dibuat adalah nilai C ini dipindahkan daripada sama dengan ini. Jadi AX kuasa 2 tambah BX sama dengan negatif C. C pindah kan? Negatif C. Kemudian perkali kepada X ini, dia mesti bernilainya 1. Maka nilai A ini mesti dibahagikan. Kiri dan kanan semua dibahagikan dengan nilai A. Maka dia akan jadi X kuasa 2 tambah B per A X sama dengan negatif C per A. Seterusnya lagi, perangkat berikutnya adalah kita mau jadikan dia single saja, kuasa 2. Jadi kita buat X kuasa 2 tambah B per A X plus B per A ni kita tuliskan di sini B per 2A kuasa 2 sama dengan, oleh kerana kita tambahkan B per 2A kuasa 2 di sebelah kiri, di sebelah kanan pun kena tambahkan benda yang sama, iaitu negatif C per A tambah B per 2A kuasa 2. Dan ini nanti akan dituliskan sekali, iaitu X tambah B per 2A kuasa 2 sama dengan negatif C per A tambah B per 2A kuasa 2. So inilah yang dipanggil sebagai kaedah penyempurnaan kuasa 2. Ini formula dia. Okey, baiklah. Tadi kita sudah bincangkan tentang bagaimana formula penyempurnaan kuasa 2. Jadi sekarang kita ambil balik contoh yang tadi, iaitu fungsi kuadratik yang kedua tadi itu yang tidak boleh difaktorkan menggunakan kaedah penerapan silang. Kita cuba lagi dia menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Jadi di sini kita fungsi tadi itu adalah bernilai X kuasa 2 tambah 4X tolak 7 sama dengan kosong. Jadi bila kita menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2, kita ikut teknik dia, iaitu kita pindahkan dahulu negatif 7 ni, pindah sebelah sini, so dia ni ada bernilai C, pindah sebelah sana. Yang tinggal adalah X kuasa 2 tambah 4X sama dengan positif 7. Okey. Kemudian peringkat yang berikutnya adalah nilai X ini mesti perkalinya 1. Dan kita dapati dalam persamaan ini memang X ini sudah bernilai 1, jadi tak perlu lagi lah kita bahagikan dengan nilai A. Okey. So, seterusnya lagi adalah kita perhatikan lagi yang ini 4X ini. Kita menggunakan formula tadi, iaitu X kuasa 2 tambah 4X tambah B per 2A kan. Iaitu B kita adalah 4 per 2A, 2 darab 1. A kita bernilai 1, jadi 2 darab 1 per 2 lah. Kemudian dia dikuasa 2 kan. Dan nilai yang sama juga buat pada nilai sebelah kiri kita, 7 tambah 4 per 2 kuasa 2. Okey. Kemudian yang ini kita boleh masukkan. Jadi yang tinggal adalah X. Ini tak perlu tulis, kita tuliskan saja 2 kuasa 2. Jadi tambah 2, kemudian dikuasa 2 sama dengan 7 tambah 2 kuasa 2. Sebelah sini kita selesaikan. Ini kita biarkan dahulu. X tambah 2 kuasa 2 sama dengan 7 tambah 4. So 7 tambah 4 dapat berapa? 11 kan? So X tambah 2
kuasa 2 sama dengan 11. Oke, sampai peringkat sini mudah dah. Oke, sebab kita sudah faktorkan ya, adalah X tambah 2 kuasa 2 sama dengan 11. Jadi apa yang kita buat lagi adalah, oke, kita tengok, yaitu X tambah 2 kuasa 2 sama dengan 11. Kuasa 2 ini pindah sebelah sini, maka dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi X tambah 2 sama dengan punca kuasa 2, 11. Dan bila dia ada punca kuasa 2, akan wujud nilai positif negatif. Kenapa? Sebab untuk punca kuasa 2, dia boleh jadi punca-puncanya positif ataupun negatif. Sebagai contoh macam 4 lah. Punca kuasa 2, 4, boleh jadi faktornya 2 darab 2, 4. Ataupun negatif 2 darab negatif 2 pun 4. Sebab itu dia boleh jadi faktornya negatif 2 ataupun positif 2. So, sebab itu wujud nilai tambah tolak kepada mana-mana nilai yang ada simbol punca kuasa 2. So, kita selesaikan yang ini, punca kuasa 2 kepada 11. Okey. Sepatutnya kalau kita dapat punca kuasa 2 kepada 11, kemudian apa yang kita buat lagi adalah X sama dengan plus minus punca kuasa 2, 11 tolak kepada 2. Dan di sini kita boleh guna kalkulator kita lah untuk kiraan, mengira dia. Jadi kita akan dapat nilai X sama dengan, sepatutnya kita dapat negatif 5.317, negatif 5.317, atau X boleh mengambil nilai positif 1.317. Okey. So, untuk kira ni kita kena gunakan kalkulator lah. Jadi di sini kita dapati punca-punca ataupun faktor kepada fungsi kuadratik kita X kuasa 2 tambah 4X tolak 7 sama dengan 0 ini, didapati dia punya titik persilangan dan pasti X-nya adalah bernilai negatif 5.317 ataupun X bernilai positif 1.317. Dan didapati kedua-dua punca ini adalah melibatkan titik perpuluhan. Ini yang menjadi kekangan kepada kaedah penerapan silang, tetapi dapat diselesaikan dengan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Okey. So, cikgu rasa setakat ini saja dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan tengok lagi kaedah yang berikutnya, iaitu kaedah ketiga, iaitu menggunakan formula. Okey, jadi para murid sekalian, setelah tahu dan faham dengan kaedah penyempurnaan kuasa 2 ni, tugas anda pula untuk membuat latihan dan ulang kaji di rumah. Okey. Assalamualaikum.